A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama tadabbur ayat ke-28 hingga 30 daripada surah Al-Kahfi, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan bersabarlah kamu wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan senja dengan mengharap keredaannya, dan janganlah kamu dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka kerana mengharapkan perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya sudah melampaui batas. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, nescaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada 3 ayat, ayat ke-28 hingga ayat ke-30. Melihat kepada tafsiran dalam kitab Tafsir Muyassar menyebutkan kepada kita bahawa pada ayat ke-28 bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan, sabarkanlah dirimu wahai Nabi. Mana kata Allah perintah agar Nabi bersabar bersama para sahabatmu dari kalangan orang-orang mukmin, yakni orang yang beriman tapi dalam keadaan mereka itu seorang yang fakir, yakni miskin, yang sentiasa menyembah Tuhan mereka dan berdoa kepadanya di waktu pagi dan petang kerana mengharapkan keredaannya. Duduklah bersama mereka dan bergaullah dengan mereka. Jangan palingkan pandanganmu dari mereka kepada selain mereka, yakni
kepada orang-orang kafir kerana ingin menikmati perhiasan kehidupan dunia. Janganlah pula menuruti orang yang kami jadikan hatinya lalai dari mengingati kami, dan lebih mementingkan hawa nafsunya daripada mentaati Tuhannya. Lalu urusannya dalam semua perbuatannya menjadi sia-sia dan hancur. Ayat ini merupakan di antara ayat yang mempunyai asbabun nuzul. Maksudnya ayat ini turun disebabkan ada kisah. Sebagaimana yang disebutkan, Ibnu Mardawaih meriwayatkan sebuah hadis daripada jalur periwayatan Juwaibir daripada Ad-Dahhak daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata pada ayat ini, yakni pada ayat wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya sudah melampaui batas. Ayat ini turun berkenaan dengan Umayyah bin Khalaf al-Jumahi yang meminta agar Nabi SAW melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apakah itu? Iaitu mengusir para sahabatnya yang miskin daripada majlisnya dan hanya perlu melayani keperluan para tokoh terhormat, yakni mereka pembesar-pembesar Mekah. Saat itu Allah turunkan ayat ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini tafsiran pada ayat ke-28 menyebutkan dengan jelas kepada kita bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi agar bersabar. Sabar kenapa? Kerana dalam keadaan Nabi berdakwah menghadapi pembesar-pembesar Quraisy ketika Nabi berdakwah di Mekah, itulah dia antara cabaran besar yang Nabi hadapi, bagaimana untuk mengislamkan penduduk di Mekah. Namun begitu, ada di kalangan sedikit sebahagian daripada penduduk Mekah itu yang beriman, namun mereka itu dari kalangan orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Bahkan ada di kalangan mereka itu adalah daripada golongan hamba, sebagaimana Bilal bin Rabah. Tafsiran ayat ke-29, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang lalai itu, yakni merujuk kepada orang kafir, pembesar-pembesar Quraisy, apa yang aku bawa kepada kalian adalah kebenaran daripada Rabb, yakni Tuhan kalian. Barang siapa di antara kalian yang ingin membenarkan dan mengamalkannya, maka lakukanlah, dan itu lebih baik baginya. Sebaliknya, barang siapa yang ingin mengingkarinya, maka lakukanlah, kerana ia tidak akan menzalimi sesiapa pun kecuali dirinya sendiri. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu api yang sangat dahsyat yang pagarnya mengelilingi neraka. Jika orang-orang kafir itu meminta bantuan di neraka dengan meminta air kerana sangat kehausan, maka mereka akan diberi minum dengan air seperti minyak yang keruh yang sangat panas yang menghanguskan muka mereka. Itulah seburuk-buruk minuman yang tidak dapat menghilangkan dahaga mereka, bahkan menambah lagi dahaga mereka. Sementara neraka itu adalah tempat yang paling buruk bagi mereka. Ini berisi ancaman dan peringatan yang keras terhadap orang yang berpaling dari kebenaran, yakni merujuk kepada orang kafir, sehingga tidak mahu beriman dengan risalah Nabi SAW dan tidak mahu mengamalkan ajarannya. Pada ayat ke-29 menunjukkan pula bagaimana Allah menyebut yang hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hendak Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seseorang itu beriman mahupun tidak, kan? Dan juga pilihan bagi mereka, yakni bila mana diajak, bila mana diseru agar mereka memilih antara kebenaran dan kebatilan, maka bagi mereka yang memilih kebenaran, maka Allah kata biarlah mereka mereka yang memilih kebenaran, maka dia akan mendapat kebenaran. Dan begitu pula kepada mereka yang memilih kebatilan, maka mereka akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, iaitu dalam neraka Allah.
Manakala pada ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman dan tafsirannya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengerjakan amal-amal soleh, mereka mendapatkan pahala yang paling besar. Sesungguhnya kami tidak akan mensia-siakan pahala mereka dan tidak mengurangi pahala amal yang mereka kerjakan dengan baik. Demikianlah tafsiran ringkas daripada tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang boleh kita cungkil, yang boleh kita ambil ibrah daripada ayat ini? Apakah pengajarannya? Yang pertama, ini adalah merupakan petunjuk dakwah bagi seorang da'i ataupun seorang pendakwah. Yang pertama, apakah petunjuknya? Yakni bagi seorang pendakwah perlu bersabar dalam menghadapi rintangan dakwah. Cabaran besar bagi dakwah Nabi SAW di Mekah adalah dari sudut membina pengaruh. Seperti yang kita maklum, kebanyakan daripada sahabat-sahabat yang memeluk Islam adalah dari golongan miskin dan lemah di kalangan fakir ahli sufah. Bagaimana strategi Nabi SAW untuk mengislamkan penduduk Mekah yang ramai di kalangan mereka dari golongan atasan, pembesar-pembesar, ada keluarga-keluarga yang ada pengaruh-pengaruh tersendiri. Oleh itu, salah satu strategi Nabi SAW adalah menjadi satu keperluan untuk mengislamkan dahulu pembesar-pembesar Quraisy. Sudah tentu selepas itu bertambah ramai memeluk agama Islam dari kalangan orang-orang bawahan. Rupa-rupanya bukan begitu. Allah tegur Nabi SAW dan memerintahkan kepada Nabi untuk bersabar. Hendaklah seorang da'i berpuas hati dan bersyukur dengan apa yang ada, seperti baginda Nabi SAW yang berpuas hati dengan sahabat-sahabat yang ada, walaupun mereka miskin, walaupun mereka lemah pada waktu itu, tetapi mereka lah golongan yang ikhlas beribadah semata-mata ingin meraih keredaan Allah serta membantu akan dakwah Nabi SAW. Barangkali mungkin seorang pemimpin ataupun seorang pendakwah itu dia ada vision, dia ada strategi, dia ada idea bagaimana untuk dia melakukan sesuatu. Namun bila mana kita pelajari daripada hikmah ayat ini, rupa-rupanya di sana untuk kita menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah itu ada hikmahnya. Jadi pada ayat ini apa perintah Allah? Allah perintahkan agar Nabi bersabar, kan? Bagaimana kita melihat pada asbabun nuzul, kisahnya bila mana pihak musyrikin Mekah di kalangan pembesar-pembesar yang tidak mahu Nabi buat satu majlis, senang kata Nabi nak berdialog, nak berdakwah kepada orang-orang kafir di kalangan orang-orang Arab Quraisy. Mereka tak mau sahabat-sahabat Nabi turut serta. Kenapa? Disebabkan darjat mereka. Ada di kalangan mereka orang susah, di kalangan mereka ni adalah daripada golongan hamba. Jadi perkara ini adalah perkara yang mana Nabi kena pilih, kan? Adakah Nabi nak teruskan strateginya dengan mengislamkan ataupun menyampaikan dakwah kepada golongan atasan yang di kalangan pembesar Quraisy supaya bila mana mereka Islam akan nanti yang mereka berada di bawah, masyarakat mereka akan memeluk agama Islam secara beramai-ramai? Ataupun Nabi memilih untuk bersabar, tak apalah, aku tak ikut cakap mereka, yakni dengan mengusir sahabat-sahabat, menghalau sahabat-sahabat dalam majlis itu adalah perkara yang dipilih oleh Nabi SAW. Tetap bersabar, tak apalah, kan? Jadi sebab itu kalau kita melihat kepada ayat ini, sememangnya inilah di antara perkara yang boleh sama-sama kita praktikkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Kalau bukanlah kita sebagai seorang pendakwah di lapangan, mungkin kita sebagai seorang pendakwah dalam komuniti kita, di kampung ataupun di taman perumahan, ataupun yang paling kecil ataupun yang terutama iaitu dalam keluarga,
Maka di sini ada satu aspek yang perlu kita pertimbangkan. Sebab dalam ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahawa sentiasa berlaku adil dalam berdakwah. Jangan berlaku double standard dalam dakwah. Hal ini disebutkan dalam surah Abasa, kan? Kisah ini dia ada hubung kait bagaimana dalam surah Abasa. Kalau kita cuba baca dan tengok terjemahan serta tafsirannya, maka kita akan dapat lihat satu kisah bagaimana berkenaan sikap Nabi SAW terhadap seorang sahabat yang buta yang juga adalah saudara kepada Nabi, yakni Abdullah bin Ummi Maktum, yang menyebabkan teguran Allah kepada Nabi SAW. Tegurannya kenapa? Apabila Nabi SAW sibuk melayani pembesar-pembesar Quraisy, maksudnya berdialog, berdakwah, menyantuni mereka, sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu memerlukan bantuan Nabi, memerlukan panduan Nabi. Ada sesuatu yang ingin ditanya, namun Nabi tidak mengendahkan. Bahkan Nabi menunjukkan keadaan yang Nabi tak suka dalam keadaan itu, menyebabkan mengundang teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang boleh kita faham di sini ialah, oleh itu para dai, pendakwa, pemimpin, mak ayah perlulah lebih terbuka dalam kita berdakwah. Jangan hanya satu saluran dakwah sahaja ataupun hanya golongan terpilih sahaja. Perlukan pelbagaikan dan meraihkan saluran-saluran mad'u yang lain. Ataupun bahasa mudahnya, kalau kita nak menegur ataupun nak menambah baik satu-satu golongan, jangan kita pilih kasih. Hendaklah kita kesemuanya sekali. Sebab apa? Tugas seorang pendakwah itu menyampaikan, bukan hanya pada satu golongan, bahkan kepada semua. Sebab baginda Nabi SAW itu hanyalah seorang penyampai. Hal ini benarlah perkara yang ketiga yang boleh kita ambil manfaat daripada ayat ini ialah nak sebut pada kita bahawa bila pada ayat ke 29, pada ayat ke 29, bagaimana disebutkan bahawa Allah suruh pada Nabi, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang yang lalai itu, apa yang aku bawa kepada kalian adalah kebenaran dari Rabb kalian. Maksudnya apa yang Nabi sampai ini adalah perkara yang benar. Ayat Quran ini adalah perkara yang benar. Barang siapa di antara kalian yang ingin membenarkan dan mengamalkan, maka lakukanlah, dan itu lebih baik baginya. Makna kata di sini ada kita panggil kelonggaran kat situ, ataupun ada pilihan di situ. Sebaliknya, barang siapa yang ingin mengingkarinya, maka lakukanlah, kerana ia tidak akan menzalimi sesiapa pun kecuali dirinya sendiri. Pada ayat ni seolah-olah macam ayat yang ada option, tetapi ingatnya sambungan ayat itu, bagaimana ada ayat ancaman, kan? Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu api yang sangat dahsyat, yakni api neraka. Nak menyebutkan kepada kita bahawa inilah perkara yang sama-sama perlu untuk kita berlapang dada ataupun untuk sama-sama kita fikirkan. Bagaimana Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi, yakni Al-Quran, wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar membimbing Nabi dalam berdakwah. Cuma satu je, Nabi boleh sampai, tetapi Nabi tidak boleh beri hidayah. Kenapa? Sebab hidayah itu milik Allah, dan tugas da'i, pendakwah, hanya menyampaikan saja. Benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendak, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Jadi hidayah itu miliknya Allah, maka kita hanya berusaha saja, sampaikan saja. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 119, jelas Allah menunjukkan
hal ini terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tusalu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutuskan kamu wahai Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta bertanggungjawab tentang penghuni-penghuni neraka. Apa yang boleh kita faham daripada ayat ni? Berdasarkan situasi pada ayat ke-29, jelasnya bahawa sememangnya Nabi nak sampaikan, nak berdakwah kepada golongan pembesar-pembesar Quraisy, namun di sana ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi buatlah macam mana sekalipun, ajaklah mereka sekalipun, pujuklah mereka sekalipun, tetapi kalau Allah tidak berkehendak bagi mereka untuk mendapatkan keimanan, maka mereka tidak layak untuk beriman. Jadi sebab itu, apa yang boleh kita lakukan hari ini hanya kita sampaikan saja. Jadi disebabkan itu, janganlah kita mengabaikan satu pihak yang lain, iaitu merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi yang bertungkus lumus membantu Nabi, yang sentiasa setia pada Nabi, dan begitu jugalah kita. Dan dalam ayat ke-80 surah An-Nisa juga menyebutkan, may yuti'ir rasula faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Makna kata kalau mereka tak terima, it's okay, terus kan. Mana kata tak perlu kita, tak perlulah untuk bersusah payah kan. Sebab apa? Tugasnya hanya sampai saja. Mudah-mudahan. Baik, yang terakhir untuk sama-sama kita ambil manfaat ialah di penghujung ayat, yakni pada ayat ke-30, jelas menunjukkan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala nak habaq pada kita, yakni setiap sesuatu yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ni ada pembalasan dia. Ada dua golongan kan? Ada dua golongan je. Satu orang beriman, satu orang kafir. Yang pertama, golongan orang beriman. Meskipun sahabat-sahabat Nabi SAW di kalangan orang-orang yang lemah, orang miskin dan tidak berpengaruh, namun begitu disebabkan mereka memilih kebenaran berbanding kebatilan, oleh itu akhirat kelak mereka layak mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah, iaitu syurga. Muhasabah bersama muslimin muslimat dirahmati Allah. Hendaklah kita renung bersama apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini. Semuanya adalah ujian. Apa yang baik pun ujian, apatah lagi yang buruk juga adalah ujian. Seandainya apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk meraih redha Allah, insya-Allah ganjarannya syurga. Mungkin kita pernah ditawarkan sesuatu yang lumayan, namun sumbernya haram. Walaupun lumayan angkanya, tetapi perbuatannya itu menyalahi, ada perbuatan yang haram, ataupun sesuatu yang menggadaikan prinsip agama, maka jauhilah, larilah daripadanya. Jangan terpedaya dengan dugaan dunia. Belajarlah dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Meskipun mereka diuji, meskipun mereka dihina, bahkan ada yang dibunuh, mereka tetap sabar, tetap teguh di belakang Nabi SAW, mengikuti akan segala apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Manakala golongan yang kedua, iaitu golongan yang kafir, mereka di kalangan orang yang berpengaruh, yang mempunyai kedudukan di dunia, meskipun sahabat mana pun mereka, sekiranya mereka lebih memilih kebatilan berbanding kebenaran, tidak ada tempat yang lebih layak bagi mereka di akhirat melainkan neraka. Walaupun di dunia dahulu mereka mendapat tempat yang mulia di sisi manusia, rumah yang besar, kenikmatan, kemewahan, kedudukan dan seumpamanya,
Jadi jangan cemburu dengan kemewahan, kedudukan dan kedudukan mereka. Yang kafir itu sesungguhnya mereka sedang dirugikan oleh Allah Ta'ala akan keuntungan yang hakiki, iaitu syurga. Seandainya kita menjadikan mereka sebagai ikutan, memang sengaja menempah neraka, sebagaimana golongan musyrikin Mekah yang menyuruh Nabi SAW mengusir sahabat-sahabat yang miskin dan lemah. Begitu jugalah nanti mereka akan dihalau ke neraka. Wallahu alam. Yang baik semua datang daripada Allah, yang kurang lemah kelemahan saya. Jadi mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita. Wallahu alam bisawab.